Masyarakat Islam, khususnya orang Melayu, amat terkenal dengan amalan kenduri arwah dan majlis tahlil yang dibuat selepas kematian. Amalan ini boleh dikatakan sebagai amalan tradisi yang bersandarkan kepada agama Islam meskipun ianya tidak dinyatakan secara khusus dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pada zaman sekarang, amalan ini menjadi bidasan para ulama dan ilmuwan di Malaysia di mana amalan ini dikategorikan sebagai amalan bid'ah. Umum mengetahui bahawa asimilasi budaya dan agama telah lama berkembang dalam masyarakat Melayu Islam. Maka menjadi kekeliruan apabila ada perbezaan pandangan para ulama yang membenarkan amalan bid'ah ini meskipun tiada dalil sahih yang menyokongnya. Manakala, di sisi lain pula ada golongan ulama yang cuba membimbing masyarakat Melayu Islam untuk berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah serta meninggalkan amalan bid'ah ini. Menelusuri ibadah yang diamalkan menurut adat tempatan ini, ianya berkait rapat dengan pegangan taklid sesuatu masyarakat. Secara umumnya, amalan turun-temurun ini diamalkan berdasarkan hukum yang dibawa oleh ulama tempatan yang juga bertaklid pada sesuatu mazhab yang telah ditentukan oleh pemerintah. Di Malaysia, kita bertaklid kepada mazhab Syafi'i berdasarkan penerimaan Islam di tanah Melayu pada awal abad ke-13. Di sini kami akan bincangkan adakah amalan ini merupakan ibadat atau hanya semata-mata adat yang bersandarkan kepada taklid masyarakat Melayu Islam terhadap mazhab Syafi'i dan hukum mengamalkannya. Kedatangan Islam ke tanah Melayu telah mengubah pola kehidupan masyarakat setempat yang sebelum itu mengamalkan amalan yang berunsurkan agama Hindu kepada agama Tauhid iaitu Islam. Pertembungan antara adat dan budaya setempat dengan amalan sunnah telah membentuk suatu adat atau amalan-amalan yang tidak wajib dari sudut syarak, tapi telah pun menjadi kebiasaan dan kelaziman masyarakat Melayu. Antara contoh amalan budaya yang berunsurkan Islam adalah bacaan Yasin pada majlis tahlil selepas berlaku kematian dan kenduri arwah yang bertujuan untuk memberikan sedekah pahala kepada si mati. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Melayu percaya bahawa pada malam Jumaatlah terdapat banyak roh jahat berkeliaran. Mereka memasang kemenyan kerana percaya ia mampu melindungi mereka dari anasir-anasir jahat. Namun, setelah kedatangan Islam, ianya diganti dengan pembacaan surah Yasin, namun bukan untuk perlindungan atas kepercayaan tahyul, tetapi hanya sebagai amalan di kalangan masyarakat Melayu Islam kini. Surah Yasin juga dibaca apabila seseorang sedang mengalami sakit, nazak atau menghadapi sakaratul maut. Seterusnya, bacaan Yasin ini dibaca dalam majlis tahlil selepas kematian. Amalan ini adalah bersandarkan kepada dalil hadis riwayat Abu Daud yang bermaksud, bacalah surah Yasin di sisi saudaramu yang sedang dalam sakaratul maut. Amalan bacaan Yasin beramai-ramai adalah tidak dilarang dan dibolehkan di sisi agama. Perkara ini membawa kepada amalan bacaan surah Yasin di dalam tahlil arwah, di mana kenduri tahlil menjadi amalan kebiasaan masyarakat Melayu yang seterusnya masih kini diamalkan secara meluas. Kenduri tahlil ataupun tahlil arwah sering dilakukan pada waktu malam dengan menjemput jiran tetangga ataupun masyarakat sekeliling. Amalan ini biasa dilakukan selama 3 hari atau 7 hari dan diulangi pada hari ke-40 atau hari ke-100 selepas kematian arwah. Tujuan majlis tahlil dan kenduri arwah diadakan adalah bagi memohon keampunan bagi seluruh kaum muslimin, khususnya bagi si mati, dengan membaca zikir-zikir Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, majlis tahlil juga bertindak sebagai satu bentuk sokongan moral, psikologi dan sosial kepada keluarga si mati yang kehilangan insan tersayang. Dari sudut perbelanjaan, makanan disediakan oleh jiran
atau perbelanjaan secara keseluruhan digunakan daripada tabung kolektif masyarakat, hasil daripada sumbangan, sedekah dan hadiah daripada mereka yang menziarahi keluarga si mati ketika majlis tahlil. Namun, terdapat juga situasi di mana harta si mati digunakan bagi belanjaan majlis tahlil. Secara ringkasnya, majlis tahlil merupakan satu amalan yang terhasil daripada pertemuan antara adat budaya masyarakat setempat dan kedatangan agama Islam yang bersandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ia adalah amalan yang telah dilakukan secara turun-temurun hingga ke hari ini. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, adat bermaksud peraturan yang sudah diamalkan sejak turun-temurun di dalam suatu masyarakat sehingga menjadi hukum dan peraturan yang harus dipatuhi. Sampai suatu tahap, keengganan untuk melaksanakan adat akan dianggap pelik, tidak menghormati adat, malah melanggar norma kehidupan masyarakat. Begitu juga dengan kenduri arwah atau majlis tahlil. Ia telah menjadi kebiasaan masyarakat Melayu Islam sehinggakan keengganan mengadakan kenduri arwah dan majlis tahlil pada malam-malam selepas pengebumian jenazah akan dianggap pelik. Melihat kepada amalan tahlil dan kenduri arwah, ianya dimulakan dengan membaca ayat-ayat tertentu daripada Al-Quran, diikuti dengan zikir antaranya istighfar, selawat, tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Kemudiannya diakhiri dengan doa yang khusus dan jamuan makan. Dalam sesetengah kenduri arwah dan majlis tahlil, upah diberikan kepada orang yang hadir ke majlis tersebut. Namun begitu, terdapat beberapa amalan atau kebiasaan yang diamalkan yang agak keterlaluan dan sekiranya tidak dibendung, boleh membawa kepada khurafat. Kenduri arwah dan majlis tahlil dikenali dengan berkumpul beramai-ramai dan mengadakan jamuan di rumah si mati. Ianya diadakan pada hari kematian, hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-40 sehingga hari ke-100. Kenduri arwah atau tahlil ini juga diadakan setahun sekali menjelang bulan Ramadan. Selain itu, antara amalan selepas kematian adalah mengadakan kenduri masuk kubur, makan serabai pada hari ketiga, kenduri pecah perut di hari ketujuh, diikuti kenduri roh berpisah dengan waris di hari ke-40 dan kenduri 100 hari iaitu tatkala turun batu nisan agar roh itu masuk dalam jemaahnya sebagai ahli kubur. Ini adalah antara adat kebiasaan yang diamalkan oleh sesetengah masyarakat Melayu Islam yang masih berpegang dengan adat nenek moyang mereka. Seperti yang kita ketahui, kenduri arwah dan majlis tahlil merupakan adat yang tidak asing lagi dalam masyarakat kita. Namun begitu, adakah kenduri arwah dan majlis tahlil suatu ibadat yang dianjurkan dalam Islam? Kenduri arwah dan majlis tahlil bukanlah suatu kewajipan kerana Allah SWT tidak mewajibkan ia dengan dalil nakli secara jelas. Dan Nabi SAW tidak pernah melakukan perkara tersebut semasa hayat baginda. Dalam erti kata lain, ianya bukanlah suatu ibadah yang diperintahkan atau disyariatkan oleh Allah SWT. Secara hakikatnya, kenduri arwah dan majlis tahlil adalah adat dan ibadat. Ia merupakan tradisi yang diwarisi daripada nenek moyang dan adat yang telah sebati dalam jiwa masyarakat kita. Ia juga merupakan ibadat di mana beberapa ibadat seperti bacaan Yasin, 3 kul, jamuan makan digabungkan untuk membentuk majlis tahlil dan kenduri arwah. Dalam Islam, adat atau kebiasaan boleh diamalkan selagi mana tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Tuntasnya, kenduri arwah dan majlis tahlil ini merupakan adat dan ibadat yang mana tidaklah menjadi kesalahan selagi ianya tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak mempunyai unsur maksiat serta mensyirikkan Allah SWT. Bid'ah didefinisikan oleh Kamus Dewan sebagai pembaruan terutamanya dalam agama Islam.
Ada yang diterima dan ada yang bercanggah dengan agama Islam. Dari segi istilah pula, mazhab Syafi'i menafsirkan bid'ah sebagai sesuatu yang baru yang tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau belum wujud serta belum berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak kiralah sama ada ia adalah sesuatu yang tercela dan dikeji ataupun sebaliknya. Berdasarkan istilah tersebut, mazhab Syafi'i telah membahagikan bid'ah kepada dua jenis, iaitu bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Bid'ah yang baik, iaitu bid'ah hasanah, merupakan perkara yang baharu yang tiada di zaman Rasulullah atau tidak pasti akan kewujudannya. Namun, perkara tersebut masih lagi termasuk dalam dalil-dalil daripada Al-Quran atau hadis Rasulullah. Manakala bid'ah yang buruk, iaitu bid'ah sayyi'ah, merupakan perkara baru yang menyalahi dalil daripada Al-Quran atau hadis dan melanggar hukum syarak. Menelusuri zaman Nabi SAW, majlis tahlil dan kenduri arwah tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan tidak pula dilarang secara terang. Oleh itu, berlaku khilaf berkenaan hukum melakukan kenduri arwah dan majlis tahlil, sama ada haram, makruh dan sebagainya, kerana ianya tidak pernah dilakukan oleh Nabi semasa hayat baginda. Terdapat beberapa hadis yang menunjukkan bahawa perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi tidak semestinya perlu ditinggalkan oleh umatnya. Melihat kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Saidina Bilal bin Rabah telah melakukan solat 2 rakaat selepas berwudu yang mana pada ketika itu masih belum diajar oleh Nabi. Setelah Nabi mengetahui perkara tersebut, baginda tidak memarahi Saidina Bilal dan tidak juga melarangnya melaksanakan solat tersebut. Berdasarkan daripada kisah tadi, perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi tidaklah dianggap haram atau bid'ah yang menyesatkan, selagi mana kandungan dan intipatinya tidak bercanggah dengan kaedah-kaedah di dalam Islam. Begitu juga dengan kenduri arwah dan majlis tahlil. Ianya bukanlah bid'ah yang sesat selagi mana tidak bercanggah dengan kaedah-kaedah Islam. Dewasa ini, majlis tahlil atau kenduri arwah hanyalah berlaku secara ritual dan tidak secara aktualnya. Secara ritualnya, bacaan ayat suci Al-Quran kita lafazkan disertai dengan zikir-zikir. Namun, adakah kita menghayati bacaan tersebut dan sampai kepada kita secara aktualnya atau sekadar pembacaan di bibir semata-mata? Doa dan bacaan dalam tahlil ini seharusnya mampu memberikan peringatan dan nasihat kepada semua yang hadir, yang mana ianya menghidupkan jiwa, mencegah perkara mungkar sekaligus mendekatkan lagi hamba dengan penciptanya. Oleh itu, kedua-dua ritual dan aktual tahlil tersebut perlulah seiring. Sama keadaannya apabila kita berwudu. Wuduk yang tidak disempurnakan adalah sia-sia dan membawa kepada pembaziran air, sedangkan membazir itu adalah amalan syaitan. Wuduk yang dilaksanakan bukan semata-mata untuk mengharuskan ibadat solat, tetapi ianya lebih daripada itu. Wuduk konsepnya menyucikan jiwa dan diri yang mana bukan saja kotoran secara fizikal malah menyucikan segala dosa yang dilakukan oleh anggota kita. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya berkata yang membawa maksud, maka tidak semua perkara yang baru dibuat itu tertegah. Adapun yang tertegah itu adalah bid'ah yang bercanggah dengan sunnah yang sabit. Bahkan membuat sesuatu perkara baru itu ada kalanya menjadi wajib dalam sebahagian keadaan. Namun begitu, ramai ulama muktabar dalam mazhab Syafi'i mengharamkan amalan kenduri arwah dan majlis tahlil, seterusnya menimbulkan kekeliruan di kalangan masyarakat Melayu Islam yang berpegang teguh dengan mazhab Syafi'i. Para ulama ini memberikan pandangan mereka berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih yang bermaksud, dan apa yang telah menjadi kebiasaan manusia tentang menjemput orang dan menyediakan hidangan makanan oleh keluarga si mati adalah bid'ah yang dibenci. Termasuklah dalam hal ini berkumpul beramai-ramai di rumah keluarga si mati kerana terdapat hadis sahih dari Jarir bin Abdullah berkata, kami menganggap berkumpul beramai-ramai iaitu berkenduri arwah
di rumah si mati dan menyiapkan makanan sebagai ratapan. Oleh itu, adakah kita sebagai masyarakat Melayu Islam perlu bertaklid dengan pandangan ulama mazhab Syafi'i sahaja dan tidak mengendahkan amalan adat nenek moyang kita yang bercanggah dengan pandangan mazhab Syafi'i? Taklid dari segi bahasa boleh didefinisikan sebagai meletakkan sesuatu di leher, melingkunginya atau qaladah ataupun kalung. Taklid dari segi istilah adalah pengamalan yang bersandarkan kepada pendapat orang lain tanpa disertai hujah yang menuntut kewajipan pengamalan tersebut, atau secara mudahnya beramal dengan pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil dan hujahnya. Pada asasnya, taklid kepada Allah dan Rasul adalah wajib dalam persoalan akidah dan keimanan. Taklid menjadi harus dalam keadaan di mana orang awam tidak mampu berijtihad dan tidak mampu memahami nas serta mengistinbat hukum sendiri. Terdapat juga situasi di mana taklid adalah harus bagi golongan alim ulama. Bagi golongan ini, taklid mereka adalah kepada guru dan ulama yang setaraf atau lebih tinggi tahap ilmu daripada mereka. Keharusan untuk bertaklid kepada mazhab dan imam tertentu adalah berdasarkan kepada firman Allah dari surah An-Nahl ayat 43 yang bermaksud, "Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." Berdasarkan ayat Quran di atas, maka jelaslah bahawa Allah telah memerintahkan masyarakat untuk merujuk kepada para ulama atau mereka yang lebih berilmu dalam sesuatu perkara yang kita tiada pengetahuan tentangnya. Malah setelah kewafatan Rasulullah SAW, para sahabat bersepakat bahawa orang awam perlu merujuk kepada alim ulama berkenaan hukum syarak. Taklid juga boleh menjadi haram dalam keadaan di mana taklid tersebut adalah bertentangan dengan nas yang diperintahkan oleh Allah dan juga taklid kepada pandangan orang yang tidak berkelayakan. Taklid buta atau taklid mazmum adalah pegangan yang berdasarkan kepada fanatism dan ianya boleh menghalang perkembangan pemikiran masyarakat kerana terlampau terikat dengan adat dan tradisi yang rigid. Jika tidak berhati-hati, taklid buta ini mampu juga merosakkan akidah seseorang. Setelah memahami pengertian secara ringkas apakah itu taklid, bolehlah pula kita membincangkan mengenai golongan yang menerima dan golongan yang menolak amalan majlis tahlil dan kenduri arwah ini. Secara umumnya, terdapat golongan masyarakat Melayu yang mempertahankan amalan tahlil serta kenduri arwah. Namun begitu, terdapat juga golongan yang tidak menyokong amalan ini. Golongan masyarakat Melayu yang menyokong amalan ini merupakan mereka yang lebih berusia ataupun golongan tradisionalis. Mereka berhujah berdasarkan hujah dan dalil umum bahawa amalan majlis tahlil dan kenduri arwah ini adalah sebagai hadiah buat si mati dan jamuan disajikan kepada tetamu yang memberikan sedekah pahala bacaan Al-Quran dan tahlil tersebut. Terdapat juga satu lagi golongan, iaitu golongan yang lebih muda atau fundamentalist. Mereka ini menolak amalan majlis tahlil atau kenduri arwah kerana bagi mereka perbuatan tersebut termasuk kepada perkara bid'ah kerana ia tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW.
Bekas Mufti Wilayah Persekutuan, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dalam penulisan beliau pernah menyatakan bahawa mesyuarat panel kajian syariah telah bersetuju bahawa amalan membaca Yasin, tahlil dan kenduri arwah ini adalah merupakan perkara khilafah yang tidak memerlukan perbincangan lanjut kerana ia boleh memecah belahkan masyarakat dan menimbulkan kekeliruan yang tidak patut. Mesyuarat tersebut juga mengemukakan pandangan bahawa jabatan-jabatan agama perlulah memperbanyakkan agenda berkaitan dengan isu tersebut agar tidak berlaku kekeliruan berterusan di kalangan masyarakat. Selain itu, beliau juga menekankan bahawa amalan dalam kenduri arwah dan majlis tahlil adalah amalan yang disyariatkan di dalam Islam. Hadis riwayat daripada Abdullah ibni Salam radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang bermaksud, wahai manusia, sebarkan salam, jamukanlah makan kepada orang ramai dan bersembahyanglah ketika orang sedang tidur, maka kamu akan masuk ke dalam syurga dengan sejahtera. Amalan berdoa bagi mereka yang telah meninggal dunia adalah amalan yang digalakkan di dalam Islam. Ini adalah seperti yang terdapat dalam surah Muhammad ayat 19 yang bermaksud oleh itu, maka tetapkanlah pengetahuanmu dan keyakinanmu, wahai Muhammad, bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan mintalah ampun kepadanya bagi salah silap yang engkau lakukan dan bagi dosa-dosa orang-orang beriman, lelaki dan perempuan. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan keadaan gerak-geri kamu di dunia dan keadaan penetapan kamu di akhirat. Kesimpulannya, masyarakat Melayu Islam tidak perlu terlalu taksub dengan pandangan sesetengah ulama mazhab Syafi'i yang mengharamkan amalan ini. Kita patut meraihkan adat setempat yang telah diamalkan oleh masyarakat Melayu Islam sejak sekian lama selagi mana ia tidak bertentangan dengan syariat Islam dan dilaksanakan dengan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan syarak. Sikap bebas dari ketaksuban terhadap suatu mazhab adalah tuntutan syarak. Taksub hanya membelenggu pemikiran dan menghapuskan kebebasan minda dan nilai-nilai kreatif dalam merumuskan sesuatu pendapat. Lebih dahsyat lagi jika ketaksuban boleh menyebabkan seseorang menolak kebenaran. Pembebasan diri dari taksub mazhab adalah tuntutan hidup kata seorang Muslim sepanjang zaman. Jika ditanyakan kepada golongan tradisionalis seperti generasi ibu bapa dan datuk nenek kita, niat mereka dalam menjalankan kenduri arwah dan majlis tahlil hanya bagi mendoakan agar roh mereka tenang menghadapi ilahi dan sedikit sebanyak dosa mereka dihapuskannya. Hal ini juga bertepatan dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan dengannya, dan anak soleh yang mendoakan untuknya. Amalan yang ketiga menunjukkan segala kiriman doa dan zikir oleh ahli keluarga dan sahabat handai si mati adalah sampai kepadanya, sama seperti amalan anak yang soleh. Ini merupakan simbolik rasa kasih sayang antara anak kepada si mati yang masih mengingati dan mendoakan keselamatan si mati di alam barzakh. Majlis sebegini sepatutnya dijalankan secara bersederhana, mengikut kemampuan keluarga si mati dan tidak menggunakan harta pusaka si mati. Misalnya, majlis boleh diadakan sekali sahaja di masjid tanpa perlu memberi jamuan yang boleh menjurus ke arah pembaziran. Selain itu, ada juga amalan pemberian door gifts yang diberikan oleh keluarga si mati kepada tetamu yang hadir bagi memperingati si mati. Amalan sebegini apabila dijadikan satu trend, boleh menyebabkan tekanan sosial bagi keluarga yang tidak mampu.
Umat Islam perlu melindungi diri dari sikap membazir dan berlebih-lebih dalam menjalankan majlis. Jauhilah sikap suka berlebihan seperti mengadakan majlis hingga 100 hari. Ahli masyarakat juga tidak boleh mencela dan menghina mereka yang memilih untuk tidak melakukan majlis lantaran masalah kewangan kerana ia bukanlah sesuatu yang wajib. Memadailah jika waris dan masyarakat setempat mendoakan arwah. Malahan, menurut Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh memilih di antara dua perkara, nescaya baginda akan memilih yang lebih mudah di antara keduanya selama mana ia tidak berdosa. Adapun jika ia adalah berdosa, maka baginda adalah orang yang paling utama meninggalkannya. Justru itu, marilah kita bersama-sama memilih untuk bersederhana dalam melaksanakan setiap perkara ibadah dan dilindungi Allah daripada sifat melampau dan berlebihan di dalam agama. Raikan adat di samping hidup bersyariat. Semoga Allah SWT sentiasa memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk terus melaksanakan amal soleh dan ketaatan kepadanya. Amin.